Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita diberikan keizinan dan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk dapat kita menyambung semula bagi pengajian tadabbur kita menerusi suratul Waqiah. Dan insya-Allah kita akan menyambung kembali pada ayat yang ke-88 sehinggalah pada ayat yang terakhir insya-Allah, ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma in kana minal muqarrabin فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. Subhana rabbiyal azim. Baik. Kita lihat mafhumnya. Kemudiannya, jika yang mati meninggal dunia itu adalah daripada kalangan golongan muqarrabin, maka ia akan beroleh rehat kesenangan dan rahmat kesegaran serta syurga yang penuh kenikmatan. Dan jika ia daripada puak kanan, maka akan dikatakan kepada rohnya, selamat sejahtera kepada kamu kerana kamu daripada puak kanan. Dan jika ia daripada puak kiri, yang mendustakan Rasul lagi berada dalam kesesatan, maka sambutan yang disediakan baginya adalah dari air panas yang menggelegak, serta bakaran daripada api neraka. Sesungguhnya segala yang disebutkan itu adalah suatu kebenaran yang pasti diyakini. Oleh itu, bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang Maha Agung. Baik, jadi daripada ayat 88 sehingga ayat 96 yang telah saya bacakan tadi, ayat ini menerangkan kepada kita berkenaan dengan bagaimanakah kesudahan manusia, pengakhiran dan kesudahan manusia sekembalinya mereka kepada Allah Ta'ala adalah mengikut kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala. Baik, sekarang ini kita pergi kepada ayat yang ke-88 terlebih dahulu. Pada ayat 88, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang bagaimanakah suasana keadaan golongan muqarrabun apabila mereka berhadapan dengan kematian. Ya, apabila mereka berhadapan dengan saat kematian. Okay, sebelum tu kita nak pergi kepada pengajaran yang pertama. Yang pertama adalah ciri-ciri sifat golongan muqarrabun.
Sebelum ni pun kita dah bincangkan di awal surah Waqiah, tapi kita buat pengulangan semula. Kalau menurut kepada sifat yang telah pun disebut oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, golongan muqarrabun ini, ciri-ciri mereka, kenapa mereka dipanggil muqarrab, iaitu orang yang paling hampir, qarib, daripada perkataan qarib, orang yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna hampir dengan Allah? Maknanya mereka ini memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Mereka dekat dengan rahmat Allah, mereka dekat dengan keampunan Allah, mereka dekat dengan redha Allah, dan mereka dekat juga dengan kurniaan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi siapa mereka ini? Apa ciri-ciri mereka ini? Yang pertama, mereka ini adalah merupakan golongan yang menjaga dan menunaikan perkara-perkara yang wajib. Semua perkara-perkara yang Allah wajibkan, semua perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan melalui perintah Allah, semuanya dia jaga, dia tunaikan, dia tidak culas, dia sempurnakan dengan sebaik-baiknya. Tak kiralah sama ada benda wajib yang membabitkan hak Allah ataupun benda wajib yang membabitkan hablum minan nas atau hak sesama manusia. Yang ni saja pun kalau kita fikir balik, banyak benda yang Allah wajibkan pada kita, bukan sedikit yang kita nak kena pelihara, yang kita nak jaga dan yang kita nak tunaikan. Sama ada dalam bab akidah, sama ada dalam bab ibadat ataupun dalam bab akhlak daripada perkara-perkara yang wajib. Yang kedua, ciri-ciri mereka adalah mereka itu memperbanyakkan dan menyukai melakukan perkara-perkara atau melazimi kepada perkara-perkara yang sunat. Al-mustahabbat wal mandubat. Ciri-ciri mereka yang seterusnya adalah mereka ini selalu memelihara dan menyukai dan memperbanyakkan mengerjakan perkara-perkara yang sunat. Ini berdasarkan kepada hadis Qudsi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman, ya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala yazalu abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan akan ada di kalangan hamba-Ku, kata Allah, yang mereka berterus-terusan melakukan benda-benda sunat sehinggalah aku mencintai mereka. Jadi golongan muqarrab ini dia tak berpada dengan perkara wajib, tapi mereka juga tidak meninggalkan perkara yang sunat. Ya. Dan perkara sunat ni of course lah lebih banyak daripada perkara-perkara yang wajib. Tuntutan dia adalah lebih luas daripada perkara yang wajib. Sedangkan yang wajib saja pun dah banyak, ini kan pula perkara-perkara yang sunat. Baik. Yang ketiga, watarakul muharramat. Ciri mereka adalah mereka menjauhkan daripada perkara-perkara yang Allah haramkan. Sama ada dosa-dosa besar, syirik, semua dosa-dosa besar, termasuk juga mereka menjauhkan diri daripada dosa-dosa kecil. Tapi bukanlah bererti mereka tak berdosa. Maknanya mereka tak melazimi dosa kecil. Maknanya mereka tak membiasakan melakukan benda-benda makruh. Benda haram memang tidak sama sekali. Kemudian yang kelima, wa ba'dal mubahat. Ciri-ciri mereka adalah mereka mengurangkan menikmati benda-benda harus. Jika benda harus itu boleh melalaikan mereka kepada Allah Ta'ala. Benda harus ni macam kurangkan makan, kurangkan bersiar. Melainkan kalau benda tu boleh mengingatkan daripada Allah.
kurangkan bermain. Melainkan kalau benda tu boleh bantu diingat Allah, dia akan buat. Tapi kalau berlebih-lebihan sangat, dia akan tinggalkan. Walaupun perkara itu adalah perkara yang harus, dia tidak haram, apatah lagi dia juga tidak makruh. Ya. Kemudiannya, sifat golongan muqarrabun ini juga adalah merupakan golongan orang-orang yang selalu mendahului orang-orang lain dalam kebaikan. Mereka memiliki sifat yang sama seperti golongan as-sabiqun. Mereka bukan sekadar berbuat baik, tapi mereka menyegerakan dalam berbuat baik, dan mereka berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan, dan mereka bersegera dalam melakukan kebaikan. Ini ciri-ciri mereka. Ya, mereka bersegera meninggalkan kejahatan, dan mereka juga bersegera dalam melakukan ketaatan, dan mereka tidak menangguh-nangguhkannya, dan mereka juga tidak menunda-nundakannya. Baik. Kemudian, itu yang pertama pengajaran yang kita ambil, iaitu mengenali ciri-ciri sifat golongan muqarrabin. Agak-agak dalam banyak-banyak sifat tu ada tak pada kita? InsyaAllah. Jadi tak mustahil untuk dimasukkan atau diletakkan dalam kumpulan golongan muqarrabun. Cuma bezanya golongan muqarrabun ini, mereka itu adalah orang yang selalu bermujahadah. Hidup mereka ni sentiasa istiqamah dalam mujahadah, melawan nafsu mereka, sehinggalah nafsu mereka itu sendiri bernafsu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai tahap tu mujahadah mereka, maknanya nafsu mereka lebih suka buat benda yang mendekatkan diri pada Allah daripada benda yang disukai oleh tabiat nafsu itu sendiri. Baik. Kemudian ayat yang ke-89. Kita lanjut ke ayat 89. Tadi kita dah mengenali ciri-ciri sifat golongan muqarrabun. Pada ayat ini Allah ceritakan bagaimana dan apakah yang akan dihadapi oleh golongan muqarrabun saat dia berhadapan dengan kematian dia, atau saat ia hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian ulama mereka simpulkan golongan muqarrabun ni dalam 4 golongan ni. Para nabi dan rasul, para siddiq, para syuhada, dan para salihin. Sebahagiannya mereka menghimpunkan golongan muqarrabun itu dalam 4 golongan yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Mereka adalah golongan yang mencapai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Baik. Okey, sekarang kita nak balik kepada apakah perkara yang dialami oleh golongan muqarrabun menjelang saat kematian mereka dan sekembali mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Pada ayat ini disebutkan apa yang dialami oleh mereka itu. Yang pertamanya kata Allah, farauhun. Ya, farauhun. Yang kedua adalah waraihanun. Yang pertama adalah rauhun. Apa itu rauhun? Rauhun maknanya satu kerehatan yang menyenangkan. Ya. Rauh tu maknanya apa? Rauh tu maknanya istirahat yang menenangkan. Okey. Jadi golongan muqarrabun, ni kita nak tahu apa yang dialami oleh golongan ini, iaitu Allah menceritakan pengajaran daripada ayat yang ke 89 ni. Apa kata Allah? Yang pertama, golongan muqarrabun itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerehatan baginya daripada bebanan dunia. Sebab perkataan rauhun tu maknanya istirahat
daripada dunia, daripada fitnah dunia, daripada cabaran dunia, daripada halangan dunia. So Allah istirahatkan mereka daripada bebanan dan fitnah dan cengkaman dunia. Okey, sekarang ni kita masuk dalam bab apa ni, ayat 89 ni, iaitu anugerah dan pemberian Allah kepada golongan muqarrabun. Sekarang ni kita nak masuk tentang tadabbur kita, apakah anugerah dan pemberian keistimewaan yang Allah berikan kepada golongan al-muqarrabun. Okey. So yang pertama apa Allah berikan pada mereka? Yang pertama Allah berikan kepada mereka adalah kerehatan daripada kepenatan dan kelelahan dunia. Daripada fitnah dunia, musibah dunia, cengkaman dunia, ancaman dunia, Allah rehatkan. Ya, rehatkan mereka supaya mereka ni balik jumpa Allah, mereka dapat bersenang-senang di sisi Allah Ta'ala, bersenang-senang di dalam alam barzakh yang Allah jadikan sebagai taman-taman syurga untuk mereka, yang tak perlu mereka mendapat ujian, tekanan, halangan, fitnah dan sebagainya. Ya. Jadi dekat sini menunjukkan pada kita, bila Allah Ta'ala sayang dan Allah Ta'ala kasih dan Allah Ta'ala cinta kepada hamba-Nya di kalangan golongan muqarrabun ni, apa Allah bagi dekat mereka? Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan rehatkan mereka daripada fitnah dunia, supaya mereka ni tak tertimpa fitnah dunia yang akhirnya boleh menyebabkan iman mereka, akidah mereka, amal mereka terjejas. Sebab tu kita kena ingat ada satu hadis doa daripada Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada kita. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau timpakan pada kami fitnah dunia yang begitu besar, dan janganlah Kau jadikan dunia itu sebagai tujuan matlamat kami semata-mata. Nabi sendiri pun minta lindung daripada fitnah dunia. Baik. Berbeza dengan orang yang bukan muqarrabun, dia lagi suka duduk dekat dunia ni walaupun dia ditimpa akan fitnah dunia itu. Dia lebih suka hidup dalam fitnah, hidup dalam ujian dunia, berbanding daripada dia kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian yang kedua adalah kegembiraan. Yang pertama apa dia? Istirahat. Nombor dua apa dia? Kegembiraan dan kebahagiaan. Sebab ada juga ulama yang menafsirkan berkata rauhun tu maknanya al-farah, kegembiraan dan keasyikan. Baik, apa kegembiraan yang Allah berikan? Tadi kerehatan, ya. Ini apakah kegembiraan yang Allah berikan kepada golongan muqarrabun ini? Kalau kita rujuk dalam surah Fussilat, Allah Ta'ala sebut pertama, alla takhafu. Kegembiraan yang pertama adalah mereka tidak perlu rasa takut akan dosa-dosa dan kesalahan mereka, sebab kesemuanya Allah ampunkan, Allah maafkan, Allah berikan kemaafan dan keampunan. Itu yang pertama. Wala tahzanu, jangan mereka bersedih. Iaitu kegembiraan yang kedua adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima seluruh amalan-amalan mereka dan Allah menggandakan kebaikan-kebaikan mereka. Jadi mereka tak perlu bersedih hati jika amalan mereka itu kurang ataupun ganjarannya tak sempurna. Tak perlu, kata Allah. Wala tahzan. Tak perlu mereka bersedih hati. Yang ketiga kegembiraan Allah bagi pada mereka dalam surah Fussilat tu, wa abshiru bil jannah. Mereka akan dikhabarkan di syurga mana Allah sediakan untuk mereka,
dan yang Allah akan tempatkan untuk mereka. Ya. Baik, ini ada 3 kegembiraan. Ada yang keempat, ini disebut di dalam hadis, iaitu dalam hadis Aisyah, apabila baginda mengatakan siapa yang menyukai bertemu dengan Allah, maka Allah menyukai untuk bertemu dengannya. Ya, maka Allah Ta'ala menyukai bertemu dengannya. Jadi makna katanya kegembiraan dia yang seterusnya adalah bila dia nak meninggal tu, dia diberitahu oleh malaikat yang mencabut nyawa yang Allah gembira nak jumpa dia. Allahu Akbar. Cuba kita bayang, masa kita nak pergi dia ni, nak tinggalkan dunia ni, tiba-tiba malaikat yang cabut nyawa bagi tahu Allah nak jumpa kamu. Allah nak bertemu dengan kamu. Allahu Akbar. Kita ni kalau dalam hidup ni, kalau dapat surat daripada agung ke, daripada sultan ke, daripada ulama besar mana ke, misalnya contoh, orang soleh, hatta katakanlah Nabi Muhammad SAW kata nak jumpa kita, apa perasaan kita? Kalau Nabi Muhammad SAW kata nak jumpa kita, Allah seronoknya lah ya Rabb. Bayangkan, ini Allah Ta'ala. Sebab tu adalah hadis Aisyah tu, bila Nabi kata siapa yang Allah nak, siapa yang rindu nak jumpa Allah, Allah rindu nak jumpa dia. Siapa yang tak suka jumpa Allah, Allah tak suka jumpa dia. Maka Aisyah kata, ya Rasulullah, bukankah di kalangan kami ni tak suka mati? Sebab mati itu sakit. Tapi Nabi kata, bukan itu maksudku. Maksud Nabi SAW, bila orang beriman tu nak mati, bila orang beriman tu nak mati, dia akan ada perasaan sama ada tak suka jumpa Allah atau suka jumpa Allah. Tapi kalau dia orang beriman, memang akan ada perasaan yang dia nak jumpa Allah Ta'ala. Maka Allah pun balas balik, mengatakan Allah Ta'ala juga menyukai untuk bertemu dengannya. Itulah farauhun. Yang seterusnya, anugerah yang Allah bagi kepada mereka setelah kerehatan, kegembiraan berita, kegembiraan penglihatan yang mereka tengok daripada janji-janji Allah untuk mereka. Seterusnya Allah bagi apa? Waraihanun. Apa itu raihanun? Iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada mereka. Ada yang mengatakan raihan itu maknanya adalah rezeki. Ya, maknanya adalah rezeki. Sekejap ya. Maknanya adalah rezeki. Raihan tu mana apa? Rezeki. Apa itu rezeki yang Allah bagi kepada mereka? Rizqun hasan. Rizqun hasan. Rezeki yang sangat baik. Apakah rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka? Ada yang menafsirkan rezeki yang baik ni apa dia? Rezeki yang baik ni ada yang mengatakan dia merujuk kepada satu hadis daripada Nabi SAW yang Allah berikan kepada orang mati syahid. Roh mereka diletakkan dalam rongga seekor burung. Hadis Sahih Bukhari Muslim, dalam rongga burung warna hijau. Burung tu jalan dalam syurga, minum air, makan buah. Setiap kali burung tu makan, roh orang mati syahid dalam rongga burung tu menikmati sekali apa yang dimakan oleh burung-burung tadi. Dia pun enjoy, dia pun dapat nikmat apa yang dimakan oleh burung tu. Ya, walaupun jasad dia belum ada. So dia dapat menikmati nikmat-nikmat dalam syurga melalui apa yang dimakan oleh burung-burung tadi. Baik. Adapun kalau sebab golongan muqarrabun ada yang di kalangan mati syahid. Tapi kalau dia golongan muqarrabun bukan di kalangan orang mati syahid, apa itu raihan? Raihan ini merujuk kepada hadis Nabi SAW, iaitu bila dalam hadis sahih disebut dalam Tamim Ad-Dari, maksudnya adalah bila malaikat bawa keluar roh dia,
malaikat menyediakan akfanun wa hunutun minal jannah. Ada kain kafan dan ada apa tu kita panggil? Allah lupa pula nama dia. Keranda. Adanya kain kafan dan keranda daripada syurga. Rohnya dikafankan dengan kafan syurga, diletakkan dalam keranda syurga. Dan kemudian apa dia? Dhabairur raihan. Subhanallah. Itu raihan tu. Iaitu keluarlah daripadanya, dilumurkan padanya wangian daripada syurga namanya raihanah. Raihanah iaitu satu wangian daripada syurga yang akan dipakaikan atau disapu pada ruh orang-orang muqarrabun itu. Sehingga kan bila dilumur saja pada rohnya, bauan wangi itu akan tercium sehingga kan malaikat di langit ketujuh. Begitu juga dengan seluruh makhluk yang berada di bumi kecuali jin dan manusia sahaja yang disebut dalam hadis yang tidak dapat menciumnya. Ya. Maka dekat sini menunjukkan pada kita orang muqarrabun ni pengakhiran dia bagaimana? Pengakhiran dia kerehatan Allah bagi daripada dunia, beban dunia, daripada keburukan dunia. Yang kedua, Allah berikan kepada mereka kegembiraan. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dapat menikmati nikmat-nikmat dalam syurga melalui rongga burung kalau bagi orang mati syahid. Kalau bukan untuk orang mati syahid di kalangan muqarrabun, Allah berikan kepada mereka kafan, keranda dan wangian daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagai apa? Sebagai nikmat apa? Perhiasan. So kita ada nikmat ketenangan, kerehatan, ada nikmat yang disebut sebagai nikmat apa tu? Allahu Akbar. Mula kerehatan, ya, kemudian yang kedua kegembiraan, dan yang ketiga Allah berikan kepada mereka nikmat perhiasan. Ya, mereka dapat berhias dengan perhiasan daripada sutra yang menjadi kain kafan mereka. Kemudian Allah berikan pada mereka wangian, ya, dan Allah berikan pada mereka keranda, ya, kepada mereka itu sebagai suatu kemuliaan dan suatu perhiasan untuk mereka. Ya, baik. Yang seterusnya ayat ke-90. Allah Ta'ala sebutkan lagi antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah wajannatu na'im. Ya, wajannatu na'im. Allah anugerahkan pada mereka syurga yang penuh dengan kenikmatan. Ini bila syurga yang penuh dengan kenikmatan ni adalah merujuk kepada di hari akhirat nanti. Bukan dekat dunia. Maknanya masa mereka nak mati itu lagi, malaikat dah khabarkan pada mereka yang mereka akan ditempatkan di dalam syurga na'im ataupun di dalam syurga bersama dengan nikmat-nikmat yang telah pun disediakan oleh Allah Ta'ala untuk mereka. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita golongan muqarrabun sebelum mereka mati, mereka dah dikhabarkan tentang amalan mereka. Kita disebut tadi dah dan surah Fussilat. Dan mereka juga telah dikhabarkan tentang tentang amalan mereka diganjari atau tidak, tentang dosa mereka diampuni, dan yang ketiga dikhabarkan kepada mereka tentang tempat tinggal mereka dalam syurga, dan yang keempatnya adalah dikhabarkan pada mereka tentang nikmat-nikmat yang bakal mereka kecapi sebelum menjelang mereka balik ke syurga Allah. Ini nikmat yang Allah janjikan kepada mereka
di hari akhirat di syurga nanti ataupun sewaktu mereka berada di alam barzakh. Ya, sewaktu mereka berada di alam barzakh. Ya. Baik. Dan yang terakhir kita tengok pada ayat yang berikutnya iaitu ayat 90. Okey, ayat 90 Allah Ta'ala bawa kepada kita golongan yang kedua, iaitu golongan yang menerima buku dengan tangan kanan. Ya. Bagaimanakah keadaan gambaran golongan ini saat mereka berhadapan dengan kematian? Saya dah bincang dah sebelum ni siapa golongan kanan. Itu panjanglah, saya rasa saya nak ulang balik tu jadi panjang. Tapi secara ringkasnya, ulama kata golongan kanan ni adalah golongan yang amalan kebaikannya lebih berat sedikit atau lebih berat banyak daripada amalan keburukan dan kejahatannya. Itu golongan Ashabul Yamin. Dan adalah perincian yang saya pernah sebut sebelum ni. Ciri-ciri sifat golongan Ashabul Yamin yang kita dah cerita dah. Iaitu mereka yang tak jauh sifatnya seperti golongan Muqarrabun, cuma bezanya iaitu mereka tidak berhati-hati dalam perkara harus. Jika benda tu boleh bawa mereka kepada lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau leka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sekarang ni kita nak lanjutkan pada ayat 91. Sebab sifat golongan kanan tu saya dah bincang, saya dah uraikan sebelum ni. Okay. Adapun keadaan golongan kanan sewaktu mereka berhadapan dengan sakarat. Ingat ya, saat berhadapan dengan mati ni ada dua bentuk. Yang pertama namanya sakarat, yang kedua namanya ghamarat. Dalam surah Al-An'am Allah guna perkataan ghamarat. Walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut. Tidakkah kamu menyaksikan bagaimana keadaan manusia itu apabila dia berhadapan dengan ghamarat? Okay, apa beza ghamrah dengan sakrah? Sakrah ni orang yang mabuk. Kenapa diumpamakan sakit mati itu macam mabuk? Sebab orang yang mabuk ni, orang yang dia hilang kesedaran dia. Kenapa dia hilang kesedaran dia? Kerana otak dia terganggu. Tapi orang yang mati ni berbeza sikit. Dia hilang kesedaran dia terhadap suasana alam dunia. Kenapa? Sebab dia sedang berhadapan dengan kesukaran atau kesakitan apabila nyawanya nak dicabut daripada jasadnya. Adapun ghamrah ni daripada perkataan tenggelam. Ghamrah ni lebih teruk daripada sakarah, iaitu orang yang berhadapan saat mati tapi seumpama dalam kelemasan. Cuba kita bayang orang yang tengah lemas, hulur tangan minta orang gapai tangan dia tengah lemas. Itu ghamrah. Jadi sebab itu golongan Ashabul Yamin masa berhadapan dengan saat kematian, mereka ni berhadapan dalam keadaan sakrah, bukannya ghamrah. Mereka berhadapan dengan sakrah, iaitu kemabukan, tetapi bukanlah kelemasan kematian. Okey, bezakan dua tu. Okey, sekarang ni pada ayat ni Allah kata fasalamun laka min ashabil yamin. Allah Ta'ala kata apa? Masa mereka nak berhadapan dengan saat mati tu, mereka didoakan. Apa yang mereka perolehi? Kalau muqarrabun kita dah sebut tadi ciri-ciri dia, ciri-ciri muqarrabun, kemudian pemberian Allah kepada golongan muqarrabun. Sekarang ni ciri-ciri Ashabul Yamin, saya dah sebut dah sebelum ni. Yang seterusnya, anugerah Allah Ta'ala kepada golongan kanan saat ia berhadapan dengan mati dia atau kematian dia. Yang pertama apa dia?
mendapat doa para malaikat. Golongan kanan ni dia dapat doa malaikat masa dia nak berhadapan dengan saat mati. Ada dalam satu hadis yang sahih menyebutkan bila golongan kanan ni nak mati meninggal dunia, maka malaikat mendatangi mereka sambil malaikat memanggil mereka dengan sebaik-baik panggilan. Sama juga golongan muqarrabun pun sama juga. Ya ayyatuhan nafsut tayyibah. Wahai jiwa nyawa yang bersih dan suci. Pulanglah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha padanya dan dia redha pada kamu. Ini ucapan yang diucapkan oleh malaikat kepada golongan muqarrabun dan juga kepada golongan ashabul yamin. Ya, kepada dua golongan inilah muqarrabun dan ashab al-yamin. So yang pertama, apa mereka dapat? Mendapat doa titipan daripada para malaikat. Iaitu malaikat doakan supaya mereka salam. Apa makna salam? Malaikat doakan mereka akan 3 perkara. Disebut oleh Qatadah dalam tafsir. Yang pertama, malaikat doakan supaya roh mereka selamat daripada azab Allah. Hanya malaikat doa supaya roh ni tak kena azab. Selamatkan daripada azab. Dilindungi daripada azab. Yang kedua, malaikat mendoakan kepada roh golongan kanan ini, iaitu apa dia? Iaitu mendoakan supaya mereka beroleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mendoakan supaya mereka beroleh rahmat Allah. Bukan sekadar mereka jauh daripada azab Allah, malaikat juga doa supaya Allah turunkan rahmat, Allah cucurkan rahmat kepada ruh ashabul yamin. Masa dia tengah berhadapan sakarat tu, dia dapat rahmat Allah itulah membantu meringankan kesakitan yang dia hadapi. Dan yang ketiga, malaikat mendoakan kepadanya, ya, malaikat mendoakan kepadanya. Apa yang malaikat doakan kepadanya? Iaitu malaikat mendoakan supaya dia ini, sekejap ya, malaikat mendoakan supaya amalannya diletakkan di illiyin. Diletakkan di mana? Di illiyin. Ini sebagaimana yang kita baca di dalam ayat Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala sebut, Inna kitabal abrar lafi illiyin. Sesungguhnya kitab golongan orang-orang yang baik akan diletakkan di mana? Di illiyin. Ya? Okey, baik. So ada 3 lah malaikat doakan. Malaikat doakan, ya, kepada mereka. Yang pertamanya supaya Allah selamatkan mereka daripada azab Allah. Yang kedua, malaikat doakan supaya roh mereka mendapat rahmat Allah. Dan yang ketiga adalah malaikat mendoakan untuk mereka supaya buku amalan mereka diletakkan di illiyin. Okey. Baik, kemudian Allah lanjutkan wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhalin. Allah lanjutkan tentang nasib golongan yang ketiga apabila berhadapan dengan saat ajalnya. Siapa golongan ni? Golongan mukadzibin adh-dhalin ni merujuk kepada golongan yang terima buku dengan tangan kiri atau yang terima buku amal dengan arah belakang. Yang menariknya Allah tak panggil mereka wa amma in kana min ashabis shimal. Allah tak sebut macam tu, ya. Kalau tadi kan in kana min ashabil yamin. Ni Allah Taala tak kata in kana min ashabis shimal. Allah tak perlu sebut mereka ni ambil buku daripada tangan mana, sebab tak penting. Yang penting Allah nak sebut apakah punca yang menyebabkan mereka terima buku dengan tangan kiri. Itu lagi penting daripada Allah sebut mereka ni ia terima buku dengan tangan kiri. Ialah apa yang mereka buat sampai mereka kena terima buku dengan tangan kiri. So Allah sebut dia ada banyak sifat mereka, tapi Allah sebut 2 perkara utama
yang menyebabkan manusia itu akan menerima buku dengan tangan kiri. Ada dua sebab utama. Dan dua-dua perkara ini menyebabkan mereka jadi kafir. Bukan fasik. Bukan fasik saja, tapi kafir. Mana keluar daripada iman, keluar daripada Islam. Yang pertama, mukadzibin. Iaitu mereka mendustakan kitab Allah, agama Allah, Rasul Allah, syariat Allah, hari kiamat, semua rukun iman, semua rukun Islam. Mereka tak percaya, mereka tak beriman. Itu yang pertama. Ya. Itu yang pertama, perbuatan mukadzibin. Mereka tak beriman, tak percaya, tak yakin. Termasuklah dalam golongan mukadzibin ni apa dia? Golongan yang ragu-ragu dan yang sangsi. Jadi ada dua sifat. Satu, tak percaya dan menolak, tak yakin. Nombor dua, sangsi dan ragu-ragu. Okay, sifat yang kedua yang penting kat sini adalah ad-dallin. Iaitu mereka terima dengan tangan kiri itu sebab mereka berpaling daripada petunjuk. Dulu mereka pernah beriman. Dulu mereka pernah bertakwa. Dulu mereka orang yang saleh. Kemudian mereka berpaling daripada kitab Allah dan ajaran Rasulnya, yakni berpaling daripada agama dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka punca berpaling? Punca berpaling mereka itu kejahilan, kesombongan, mengikuti syaitan dan hawa nafsu, dunia dan kepentingannya, kerana tamakkan pada dunia dan kerana kepentingannya, dan juga kerana kerana dunia, kepentingannya, kedudukan, kuasa, dan yang terakhir adalah disebabkan oleh kerana pengaruh, ya, kerana kawan dan pengaruh yang menyebabkan mereka lari daripada petunjuk yang sebenar. Sebab tu kita kena ingat dalam hidup kita ni, jauhlah daripada perbuatan tak percaya, tak yakin, tak yakin, ragu-ragu, apatah lagi mendustakan. Kemudian sentiasa berpegang kepada hidayah dan petunjuk Allah, iaitu pada agama Islam yang sebenar, pada kitabnya dan pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allah Taala sebut pengakhiran mereka dekat sini ada dua Allah sebut. Pertama, fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Bayangkan mereka apabila mati sahaja, malaikat bawa turun kepada mereka air yang mendidih. Nuzulun min hamim, atau hidangan yang sangat panas. Ya, hidangan yang sangat panas. Sebab itu kalau kita tengok keadaan orang yang mati dalam keadaan buruk ni, dalam banyak ayat Quran Allah Ta'ala sebut. Yang pertama, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dalam surah Al-An'am, malaikat yang cabut nyawa mereka tu pukul muka mereka dan pukul belakang badan mereka. Itu satu. Yang kedua, ayat ni, nuzulun min hamim. Masa malaikat turun tu, roh mereka dicabut, dalam keadaan yang sama, mereka akan diberi menikmati makanan dan minuman yang mendidih panas. Kemudian Allah kata apa? Wa tasliyatu jahim. Di hari akhirat, yang menanti mereka adalah api yang menjulang. Tapi ada yang mengatakan ciri-ciri golongan ni kita dah sebut tadi, mukadzibin, dhalin, ragu-ragu. Ini Allah sebut balasan mereka pula. Pertama apa dia? Pertama, mereka dipukul oleh malaikat ketika mencabut nyawa. Sebab roh mereka tak nak keluar kan, malaikat kena pukul. Yang kedua, Allah kata apa? Mereka disediakan hidangan dan makanan yang mendidih. Yang ketiga, apa yang Allah sediakan untuk mereka? Iaitu lubang-lubang siksaan kubur,
lubang-lubang daripada api neraka, ya, sebagaimana dalam ayat Quran yang lain Allah kata Allah menyalakan api pada waktu pagi dan petang kepada Firaun. Wa tasliyatu jahim boleh juga memberi maksud wa tasliyatu jahim ni adalah api yang akan menanti mereka di hari akhirat. Okay. Kemudian Allah tutup surah ini dengan dua perkara. Ada dua perkara yang kita kena jaga benda ni sebelum kita mengakhirkan hayat kita. Itu sangat menarik surah Waqiah ni. Allah kata, kalau nak tahu pengakhiran seseorang tu husnul khatimah ataupun tidak, tengok kepada dua penutup surah Al-Waqiah ni. Yang pertama Allah kata apa? Inna hadza lahu haqqul yaqin. Semua apa yang diceritakan oleh Quran ini adalah haqqul yaqin. Haqqul yaqin ni yang manusia akan tengok dengan sedar dengan mata dia sendiri, yang dulu masa dekat dunia dia tak tengok sebab benda tu ghaib. Sebab malaikat kan kita tak nampak, syurga kita tak nampak, neraka kita tak nampak, dosa pahala kita tak nampak, siksaan kubur kita tak nampak. So dia ada ainul yaqin, dia ada ilmul yaqin, dia ada haqqul yaqin. Ainul yaqin maknanya adalah mata kita yang memandang kepada bukti-bukti kebesaran Allah. Ilmul yaqin, ilmu petunjuk hidayah Allah daripada Quran dan sunnahnya. Haqqul yaqin adalah meyakini dan membenarkan apa yang kita tengok daripada bukti kebesaran Allah dan apa yang kita tahu daripada ilmu-ilmu kebesaran Allah. So maknanya kat sini, orang yang mati dalam keadaan selamat ini adalah orang yang membenarkan imannya dan juga orang yang membenarkan amalnya. Bukan sekadar percaya tapi tak amal. Dia kena membenarkan, maknanya dia kena buat. Dia kena betul-betul mati dalam agama Islam, mati dalam petunjuk Allah. Tak boleh sekadar kata Islam, dia tidak buat. Dan last sekali Allah Ta'ala kata apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Allah Ta'ala tutup, oleh kerana itu, hendaklah seseorang itu mengakhirkan dengan apa? Dengan dia memuji Allah. Fasabbih kat sini merujuk kepada zikrullah ataupun merujuk kepada salat. Sebab dalam Quran juga perkataan tasbih juga merujuk kepada salat. Sebab tujuan salat adalah untuk mengagungkan Allah. Sebab tu masa kita rukuk, kita disuruh baca Subhana Rabbiyal Azim. Ya, Subhana Rabbiyal Azim. Jadi dekat sini, kita kena jaga dua benda. Yang pertama, akidah kita. Jangan iman saja, tapi kena buat. Yang terakhir adalah sentiasa ingat dan takut pada Allah dan menjaga solat kita, kerana solat salah satu ibadat untuk kita membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila turun ayat ni, Allah suruh Nabi SAW suruh baca bacaan Subhana Rabbiyal Azim di dalam rukuk. Ya. Okay, baik. Wallahu ta'ala alam. Itu yang dapat kita kongsikan pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.